مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita
kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan rahmatnya, melimpahkan hidayahnya, melimpahkan rezekinya kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan juga jangan lupa ya, selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, dan juga ya kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar? Kami ya di Haramain ataupun Artamar mendoakan ya agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya nak kongsikan satu topik yang menarik ya untuk perkongsian kita bersama, iaitu tajuknya ialah nak mula bisnes, ada 5 cabaran utama yang harus kita fikir-fikirkan. Okey, baik. Sebelum tu saya nak berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mengikuti FB Live saya ni, jangan lupa sharekan video ni, tagkan dan juga belanja banyak-banyak ya. Mudah-mudahan kita ya membantu sesama Islam, sesama Muslim. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, dan mudah-mudahan pahalanya berpanjangan sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak kongsikan tajuk hari ini, iaitu bila nak mula bisnes ada 5 cabaran utama yang harus kita fikirkan. Okey, baik. Bila bercakap pasal bisnes ni ya, orang lebih suka juga panggil usahawan ni. Orang yang menggerakkan bisnes ni dipanggil usahawan lah ya. Jadi rata-rata berfikiran ni, berpendapat seseorang usahawan ni dilihat dia sebagai alternatif yang terbaik lah untuk mencari punca pendapatan ya. Pendapatan yang terbaik lah bila bercakap pasal usahawan. Dan usahawan ni selalunya dilihat oleh rata-rata masyarakat kita ialah orang yang ada kemampuan ya, dari segi kewangan, dan juga yang mana mereka ni diibaratkan sebagai majikan kepada diri sendiri. Itu tanggapan masyarakat di luar sana. Dan juga bila status bisnes sendiri ni selalunya dia menjadi impian sebenarnya, impian ramai orang kat luar sana, yang mana lebih-lebih lagi dalam keadaan ekonomi kita yang belum memberangsangkan lagi ni. Jadi boleh katakan ramai mereka yang terkesan dengan ekonomi ni melibatkan diri dalam perniagaan lah, sama ada secara sepenuh masa ataupun secara sambilan, ataupun secara online, ataupun juga yang ingin berniaga yang memiliki kedai fizikal. Okey, baik. Tapi kita harus ingat tak ramai juga yang kita perhatikan usahawan yang baru-baru ni, setahun berniaga ni, yang boleh dikatakan growkan bisnes tu. Satu kajian mendapati, yang saya baca ialah dia mengatakan lebih kurang dalam 80% daripada usahawan-usahawan baru ni yang kita panggil setahun jagung ni akan terkubur bisnesnya. Dan juga daripada 80% tu 50% daripada mereka ni adalah usahawan yang mampu bertahan dalam apa dua cabaran lah. Maknanya dia pergi ke stages kedua lah, stages grow bisnes dia. Dan juga daripada 5% tu kajian juga mendapati 30% daripada 5% tu ialah bisnes yang berjaya mencapai 3, 5 tahun ke 8 tahun dan 10 tahun ke atas. Dia berjaya survive bisnes dia. Okey, baik.
Dan juga bila kita bercakap pasal proses ni, proses bisnes jatuh bangun ni, ramai yang kita perhatikan yang kecundang di awal perjalanan lah perniagaan ni, dan juga uh, menyebabkan mereka ambil keputusan putus asa dan juga kembali mencari kerja full time. Dan juga sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita baca artikel-artikel berkenaan usahawan ni, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara, rata-rata pakar-pakar usahawan, uh, jurnalis-jurnalis usahawan dan menulis dalam bidang perniagaan, dia kata rata-rata mengatakan bidang keusahawan ni adalah satu sebenarnya bidang keusahawan yang cabaran dia amat tinggi. Dan juga dia bukan saja cabaran apa tau, dia cabaran dia melibatkan beberapa segi lah. Antaranya melibatkan mental, ya, melibatkan fizikal juga, dan juga dari pelbagai sudut, dalam dunia keusahawanan, ya. Okey, baik. Dan juga bila bercakap pasal isu ni, kadang-kadang kita terfikir juga berapa ramai dari kalangan kita ni yang pernah berniaga kecil-kecilan dan selepas itu terpaksa gulung tikar atau tutup bisnes. Kalau berdasarkan pengalaman saya lah, bila berniaga ni kecil-kecilan ni, dulu saya pernah berniaga masa nak Ramadan baru-baru ni kan, bila Ramadan kan, jadi masa kecil-kecil dulu nak cari income saja, nak cari duit poket, konon-konon nak kumpul duit dah, nak beli baju raya lah sendiri, nak merasa beli dengan duit sendiri. Jadi bermodalkan kita pinjam duit parent kita ataupun plus duit simpanan, kita panggil duit tabungan sekolah kita kan, kita berniaga lah, berniaga bunga api. Tetapi kan berniaga bunga api ni tak lama sebenarnya, pengalaman kami lah, tak ada pengalaman saya sendiri, tak ada ilmu, dan tutup. Maknanya dalam tak sampai raya tu tutup. Kita tak reti nak manage, tak ada siapa nak tunjuk ajar. Dan juga kita pun daripada keluarga yang usahawan, yang ada berdarah berniaga pun, jadi tak ada siapa yang tolong, kawan-kawan kita lama tutup. Itulah pengalaman saya lah. Bila bercakap pasal isu bila berniaga kecil-kecilan ni, banyak yang pas tunggu tikar. Dan juga bila satu lagi isu, kita pun terfikir jugalah berapa ramai dari kalangan kita yang sanggup untuk berusaha keras seperti usahawan yang sedia ada ni. Usaha keras ni dari segi ilmu, segi masa, fizikal, dan banyaklah kesihatan semua main peranan. Pasal usahawan ni dia memerlukan energi diri sendiri yang tinggi. Dan juga sering juga menjadi persoalan berapa ramai juga di kalangan kita yang pernah memulakan perniagaan sambilan, tapi end up akhirnya kita hasil yang kita dapat pun sambil-sambilan je. Maknanya hidup segar mati tak mahu. Ini beberapa persoalan yang kita harus fikirkan lah, iaitu pertama, fikirkan bila kita berniaga kecil-kecilan ni, boleh tak kita survive? Satu, macam mana nak survive? Yang kedua, berapa tahannya kita, berapa kerasnya semangat kita tu untuk meneruskan perniagaan ni pun kena fikir juga. Yang ketiga ialah macam mana mentaliti kita bila berfikir tu, bila berniaga tu, fikir macam mana. Adakah kita sekadar nak berniaga, sekadar seronok saja, ataupun kita nak berniaga ada vision kita yang jauh, yang mana kita nak besarkan perniagaan ni. Jadi kita kena fikirkan tiga persoalan ni lah. Dan juga ada kajian, satu kajian mendapati bahawa nak mula bisnes ni memang senang, nak mula bisnes ni senang. Kita boleh pergi saja ke pejabat pendaftaran perniagaan, kita daftar. Tapi yang masalah, isu utamanya bisnes ni, bila bercakap pasal bisnes ni, ialah macam mana kita nak sustainkan bisnes kita tu, macam mana kita nak bertahan, macam mana kita nak growkan bisnes tu. Lebih-lebih lagi, bisnes ni dia ada fasa-fasa dia, fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat dan seterusnya. Jadi antara isunya ialah adakah bila kita nak grow ke satu fasa tu, adakah kita mempunyai ilmu dia, adakah kita mempunyai ilmunya, di mana nak cari ilmu yang betul. Itu persoalan yang harus kita fikirkan juga. Okey, baik. Dekat sini saya nak kongsikan lah beberapa cabaran untuk kita sebagai usahawan baru ni, berdasarkan pada pembacaan saya dan juga pengalaman saya lah. Okey, pertamanya ialah PR. PR. PR ni apa? PR ni ialah cabaran ataupun kita boleh panggil macam dugaan berhubung
kita berhubung dengan online. Macam mana tu? Dia macam ni. Bila kita ada bisnes, katakan bisnes baru, kita mestilah berhubung kan, mestilah berhubung dengan orang lain. Ini termasuklah kita ada connection, kita berkomunikasi ke dengan pelanggan, dengan pembekal kita, dengan pengeluar, dan juga bukan itu saja, dengan ahli keluarga kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dan juga orang-orang sekeliling. Maknanya dengan jiran tetangga ataupun dengan masyarakat. Dan juga cara kita nak berurusan ni, dengan mereka-mereka yang saya sebutkan tadi ni, dia cara tu menentukan kita punya credibility kita, menentukan credibility kita sebagai usahawan. Dan juga sebagai contoh, credibility ni lah setengah orang yang kita perhatikan, dia sangat pandai berurusan dengan pelanggan, sangat mahir dengan berurusan pelanggan. Sama ada sebelum servis ataupun after servis, dia sangat mahir. Tetapi dia gagal untuk meyakinkan keluarga dia kenapa dia mahu memulakan perniagaan ni. Dia gagal, dia di situlah hubungan dia dengan ahli keluarga. Dan juga bukan itu saja, ada juga yang kita perhatikan yang mendapat sokongan. Ada setengah orang berniaga ni, dia mendapat sokongan daripada ahli keluarga dia dan dengan orang yang terdekat especially, untuk memulakan bisnes baru tu. Tetapi bila kita tengok je, hubungan dia dengan pelanggan dia tak mahir, dia kurang. Dia kadang-kadang setengah orang kata, ada satu term kata, dia layan pelanggan ni macam sampah. Ada satu term tu. Jadi macam dia easy come easy go dengan pelanggan. Jadi itu isu yang kita harus fikirkan. Dan juga ada pula yang tak tahu macam mana berurusan dengan vendor, tak tahu berurusan dengan pembekal, dengan pengeluar. Jadi persoalannya bagaimana nak membina hubungan yang dapat memberikan faedah jangka panjang kepada kita dan masyarakat ataupun kepada mereka-mereka yang saya katakan tadi. Jadi kita kenalah cari ilmu. Okey, baik, itu satu. Yang kedua adalah cabaran dengan pesaing, dengan kita punya kompetitor. Ini macam ni, dia ada isu juga kat sini. Pesaing ni, bila cakap pasal pesaing ni, dia setengah orang anggap pesaing perniagaan dalam industri yang sama ni adalah musuh. Setengah orang menganggap itu. Ada setengah orang beranggapan pesaing itu sendiri bukan musuh. Itu bergantung pada individu. Pada pengalaman saya ialah, jika kita berurusan dengan pesaing ni, kalau boleh kita jangan anggap dia pesaing, kita anggap dia sebagai buddy ataupun kita anggap dia sebagai kawan. Kenapa? Kerana kita boleh belajar apa yang dia pandai, kita boleh ikut. Apa yang dia kurang, kita tak payah ikut. Kita ambil jalan shortcut, begitulah, kita think smart lah. Dan juga kadang-kadang ada orang yang kurang pengetahuan, bila melibatkan pesaing ni, dia boleh melakukan satu perkara yang di luar batasan agama. Ini kita banyak dengar kadang-kadang, benda-benda yang khurafat ni. Kena berhati-hati. Itu sebenarnya melibatkan akidah kita. Wa na'udzubillah, katakan kalau kita buat benda-benda khurafat ni, kita akidah kita tak kuat, kita membelakangkan Allah, dan kita mati dalam keadaan begitu, kita fikir-fikirkan sendirilah. Okey, baik. Dan juga seelok-eloknya lah pada pandangan saya, kemudian apa yang saya ada baca, jadikan pesaing ni sebenarnya adalah seorang guru. Pesaing sama industri kita sebagai guru, yang mana ataupun kita jadikan dia sebagai business partner lah, sebagai business partner. Bukan business partner dalam bisnes kita, tak, macam business partner macam kita tengok dia apa yang dia buat, kita observe dia apa yang dia buat. Isunya sekarang ni ialah bagaimana cara yang terbaik untuk kita bersaing supaya persaingan tu tidak memakan diri kita balik, tidak memusnahkan diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah urus duit. Urus duit perniagaan. Ini pun satu cabaran juga. Kalau kita perhatikan berapa ramai dari kalangan kita yang pernah berniaga, yang sebelum ni yang kita kenal, sama ada ahli keluarga kita ke, ataupun adik-beradik, ataupun saudara kita, ataupun jiran tetangga, atau masyarakat yang kita kenal, kawan-kawan ke, yang mana yang mana mereka ni pernah berniaga tapi kerap gagal. Cuba kita perhatikan isu dia. Kita perhatikan apa punca dia.
Ya, kesilapan ramai yang ini kajian juga yang mendapati kesilapan ramai usahawan apabila berniaga ialah mereka-mereka ni uh, gagal menguruskan uh, kewangan, gagal menguruskan duit bisnes mereka lah. Bila contohnya bila mereka nampak duit masuk tu banyak, jadi cabaran diri tu usahawan tu untuk mengawal nafsu untuk berbelanja tu terganggu lah. Jadi dia berbelanja kepada tempat yang tidak perlu, tidak utama lah. Kerana apa? Sikit sebanyak bila tersilap dalam attitude macam ni dia boleh menyebabkan bisnes tu mengalami kerugian, insyaAllah. Okay, baik. Dan juga bila kita gagal urus bisnes ni, kita akan menghadapi masalah lah. Masalah apa? Masalah kekurangan cash flow ataupun aliran wang tunai perniagaan kita. Dan juga ini boleh mengakibatkan operasi bisnes kita harian ataupun mingguan atau bulanan atau tahunan tak berjalan dengan lancar. Duit cash tu kita nak gunakan untuk beli barang ke, beli stok ke apa ke, akan terganggu dan menyebabkan kita akan berhutang, dan silap-silap kita akan kerugian dan tak boleh bayar hutang dan end up kita akan bankrupt. Na'udzubillah min dzalik. Okey, baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan lagi perkongsian saya, sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami dari AR Haramain, merupakan wakil pemasaran produk untuk Mursyid Al-Haramain Travel and Tourism Sdn Bhd ataupun AR Taman kami lah ya. Dan kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian di luar sana, tak kira peringkat umur, yang mana kami membantu di dalam menjaga, membaiki, maintainkan kesihatan diri itu agar rasa cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad SAW dan juga rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan melalui produk kami, iaitu produk kesihatan, jus ataupun pati ajwa, pati kurma ajwa. Dan juga apa tindakan yang tuan-tuan puan kalau ada nak bertanya tu, jangan lupa PM kami DM kami ataupun boleh link itu boleh tanyalah link itu boleh tanya kepada kami, insya-Allah kami akan bantu, kami akan kongsikan info-info yang berkaitan, insya-Allah. Dan juga andai kata tuan-tuan dan puan-puan kenal sesiapa yang nak dibantu kesihatannya, insya-Allah boleh sharekan page kami ataupun video ni atau link kami kepada mereka, insya-Allah. Apapun kami ucapkan berbanyak terima kasih. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya teruskan kali ini topik saya seterusnya ialah topik saya seterusnya ialah tadi saya bercakap macam mana nak menguruskan duit. Kali ini saya nak bercakap mengenai cabaran dalam pemasaran, dalam marketing ni lah. Okey. Kita basically kita ni sebagai usahawan, ini peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan puan-puan sekalian yang mana yang berniaga tu kita sebenarnya usahawan ni kita kena tahu ilmu pemasaran, dan bukan sekadar itu saja, ilmu pemasaran kita mestilah yang up to date lah, yang terbaru dan juga cabaran ni sebenarnya yang dihadapi ini pun kajian juga yang dihadapi oleh usahawan-usahawan yang berniaga mereka ialah pemasaran mereka is outdated, maknanya tidak up to date lah, pemasaran yang lama, gaya lama lah. Dan ini juga mereka tak tahu macam mana nak buat marketing tu dengan kos yang efektif, kos yang berkesan, dan mereka hanya tahu buat marketing ni ikut-ikutan daripada industri mereka yang sama ataupun industri lain. Jadi dia hanya belajar di situ saja mengikut cara mereka lah. Tapi kita kena ingat dan juga salah satu isu dia mereka tak ada target juga. Mereka tak ada target untuk siap strategi marketing yang mereka gunakan juga. Dan juga yang paling teruk sekali paling malang sekali ialah mereka buat kesilapan dengan mengeluarkan kos yang tinggi yang untuk buat marketing, dan end up dia bila dah belanja besar tu tidak ada hasil dan juga tidak ada membantulah dalam peningkatan jualan mereka. Jadi
mereka kena tahu dulu stage pertama pemasaran tu dengan zero cost marketing lah. Lepas tu baru fikirkan kos-kos yang terlibat. Okay, baik. Dan poin saya yang terakhir berkenaan dengan bila nak mula berniaga ni, ada 5 cabaran utama yang kita harus fikirkan. Yang terakhir ialah cabaran kita untuk menguruskan stok. Okey, baik. Dia rata-rata kajian mendapati bahawa situasi yang biasa dihadapi oleh mereka yang berniaga ni ialah selepas diorang buat marketing tu, mereka ada masalah untuk menguruskan stok. Okey, contohnya macam ni, bila stok habis, situasi tu macam ni, bila stok habis dan susah nak restock balik, jadi supplier tak mampulah untuk mengeluarkan stok seperti jumlah yang diminta lah, dan stok pula tidak mengikut permintaan. Jadi relationship dengan supplier tu tak berapa baik lah. Dan juga ada juga usahawan yang tak ada ilmu marketing yang betul, dia terpaksa menyimpan lebihan stok yang amat banyak dan tidak tahu macam mana nak habiskan stok-stok yang ada. Expiry date tu pun dah dekat, jadi dia panik lah masa tu, dan stok tu tidak dapat dicairkan lah, tak dapat dijual, yang mana dia akan mengganggu sistem aliran tunai bisnes tu. Jadi bisnes tu akhirnya jadi tak bagus, dan juga akan mendatangkan masalah. Jadi bisnes tu akhirnya akan mendatangkan bermasalah. Dan juga apapun pesanan saya ialah kita sama-sama lah cari ilmu untuk mendalami bisnes ni. Mudah-mudahan kita tidak banyak buat silap. Okey, itu saja. Okey, insyaAllah. Itu saja perkongsian saya hari ini berkenaan dengan tajuk epilah saya, iaitu bila nak buat bisnes, ada 5 cabaran utama yang harus kita fikirkan. Okey, baik. Di samping itu, saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan bisnes ni. Kami di AR Tamar, kami ada buka tawaran untuk dropship kepada sesiapa yang berminat. Kami ada buka tawaran dropship. Tawaran dropship ni ialah kami nak offer kepada mereka-mereka yang berminat, yang mana dropship ni kami cari di kalangan suri rumah ataupun student, ataupun mereka yang nak berniaga, ataupun mereka yang ingin menambah pendapatan keluarga, ataupun mereka yang diberhentikan kerja lah. Kita akan bantu lah, insyaAllah. Dan juga peluang dropship daripada kami ni ialah pendaftaran kami offer percuma, tak ada kena bayaran. Setengah tempat kami dengar ada yang kena pendaftaran sebanyak RM10, RM20, RM30, RM50 dan seumpamanya. Kami buat masa ni kami bagi percuma, tapi siapa cepat dia dapat. Kemudian tiada sebarang modal yang diperlukan, dan juga stok macam biasa, tak perlu simpan, kami akan simpan. Tak perlu post barang, kami akan buatkan. Dan juga bahan-bahan pemasaran untuk dropship kami yang baru atau yang lama ni kami sediakanlah dalam bentuk gambar ke, video ke dan seumpamanya, bagi membantu para dropship kami untuk membuat pemasaran, membuat jualan. Dan juga bukan itu saja, grup-grup support daripada kami sediakan lah, yang mana dropship kami ni kami masukkan dalam FB group, kami masukkan dalam WhatsApp group, kami masukkan dalam Telegram group, yang mana dalam grup-grup ni kita akan bagi training lah, kita akan berkongsi pengalaman, kita berkongsi ilmu lah, dan juga coaching pun kami sediakan, yang mana coaching ni kita akan buat secara Zoom lah, insyaAllah. Dan juga bukan itu saja, andai kata ada dropship kami yang berjaya achieve target sale dia, jualan dia, kami akan bagi bonus lah, dalam bulanan ke, 3 bulan ke, 6 bulan ke, 9 bulan, ataupun bonus tahunan, insyaAllah. Okey, baik. Yang penting sekali ialah dropship kami tu mestilah rajin dan komited. Okey, andai kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian berminat ataupun kenal ke siapa yang nak dibantu,
dalam ekonomi COVID-19 ni. Jadi jangan lupa PM kami, DM kami, dan kami akan kongsikan infonya. Baik. Okey, itu saja yang saya nak kongsikan hari ini berkenaan FB Live saya. Kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang baru saja mengikuti FB Live saya, yang tak sempat tonton FB Live daripada awal hingga akhir, bolehlah ulang share kemudian bila dah habis download dalam FB page kami ni. Dan juga yang mana tuan-tuan dan puan sekalian yang telah mengikuti FB Live saya ni daripada awal hingga akhir, kami ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Semoga kita semua mendapat sesuatu ilmu, dan juga sekali lagi kami di Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga di rumah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan kebaikan di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan kebaikan di akhirat, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan kebaikan dijauhkan oleh Allah SWT akan api nerakanya, insyaAllah. Okey, baik, kita jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang dengan topik-topik yang menarik, insyaAllah. Dan juga pesanan saya yang terakhir ialah hati-hati di luar sana, jaga SOP yang ditetapkan, pakai double face mask, lakukan penjagaan sosial, dan juga follow SOP daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Moga-moga kita dapat memutuskan rangkaian COVID tu nanti, insyaAllah. Okey, baik, saya akhiri FB Live saya hari ini dengan sepotong hadis yang merupakan prinsip kami, iaitu sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi kebaikan kepada manusia lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok, insyaAllah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك